Pertamanya, okey, selepas tamat belajar, waktu tu saya ambil dalam bidang Master Entrepreneurship. Jadi selepas habis belajar, saya terfikir nak buat sesuatu di kawasan Felda Tolak Utara ni sendiri. Jadi waktu tu saya mencari apa tumbuhan yang saya boleh terlibat. Ketika tu gaharu masih baru. Bila kita cari di dalam internet waktu tu, potensi gaharu ni sangat meluas. Jadi saya mula mencari berkenaan gaharu dan lama-lama datang minat tu untuk terus mencuburi dalam bidang gaharu. Tapi disebabkan waktu ketika tersebut kurang sangat informasi berkenaan dengan gaharu. Sebab kebanyakan gaharu yang diperolehi waktu ketika itu ialah daripada hutan. Berbanding yang ingin kita komersialkan ialah gaharu daripada sumber peladangan. Okey, tapi daripada situ kita tengok itu sebagai cabaran biasa dalam perniagaan. Jadi kita teruskan juga. Jadi saya menyambung pengajian di UPM dalam bidang perhutanan khas berkenaan dengan gaharu. Sebenarnya cabaran tu sangat banyak. Okey, permulaannya bila kita terlibat dengan gaharu ni, kita nampak gaharu ni macam senang. Sebab dikatakan 20% pasaran gaharu tu hanya 20% pasaran gaharu yang dipenuhi di seluruh dunia. Jadi terdapat lagi 80% pasaran yang tak dipenuhi. Apabila kita masuk dalam industri gaharu ni, baru kita nampak begitu banyak cabaran yang kita kena hadapi. Antaranya ialah pokok gaharu ni apabila dia sudah matang, kita perlu melakukan proses inokulasi, yang mana proses inokulasi ni melibatkan kos yang tinggi dan juga kemahiran. Dan ketika itu kita tiada kemahiran tersebut. Jadi kita kena kaji dan spend banyak kewangan untuk mendapatkan ilmu berkenaan dengan suntikan dan juga penebangan pokok gaharu ni. Selain tu, kita tengok apabila kita masuk kepada pasaran sedia ada, kebanyakan pembeli-pembeli dia dah ada pembekal yang tetap. Jadi apabila kita nak bersaing dengan pembekal-pembekal tetap ni, agak sukar. Sebab gaharu ni dia dah mungkin dah ratusan tahun. Bila masuk daripada gaharu peladangan, jadi pihak buyer ni dia agak sukar untuk terima. Okey, ketiganya antara cabaran dia daripada segi orang Malaysia sendiri. Tak banyak orang Malaysia yang tahu berkenaan gaharu dan nak menggunakan gaharu. Sebab tu kita kena sentiasa membuat promosi yang banyak untuk lebih ramai orang tahu khasiat dan kelebihan gaharu ni. Sasaran kita untuk syarikat Gaharu Lestari Resources pada tahun 2020 ni, setelah kita melalui jatuh bangun dan sebagainya, kita berharap untuk kita bermula balik pasaran tempatan domestik untuk disebarkan secara meluasnya. Sebab ketika pandemik COVID-19, kita tengok banyak masalah untuk kita hantar barang gaharu ke luar negara. Dan banyak cabaran-cabaran yang kita hadapi untuk menghantar ke luar negara. Jadi kita memang betul-betul fokus pasaran domestik. Ketika PKP tu, kita tengok penerimaan masyarakat Malaysia kepada set gaharu ni sangat meningkat. Jadi sasaran kita betul-betul nak all outkan untuk pasaran Malaysia, dan juga mungkin lagi 2 tahun kita akan kembali ke pasaran antarabangsa ekspor. Okey, harapan saya yang pertama ialah memandangkan kita telah merancang untuk melaksanakan lembah herba di kawasan Felda wilayah Terolak ni. Jadi saya berharap gaharu dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada generasi-generasi muda di kawasan Felda Terolak Utara ni. Seperti dalam gaharu sendiri, kita terlibat dalam proses membersihkan kayu gaharu, peladangan dan juga pemprosesan teh gaharu. Jadi saya melihat banyak peluang-peluang yang akan diwujudkan jika lembah gaharu herba ni menjadi kenyataan. Jadi banyak pihak-pihak yang mendapat manfaat daripada daripada perancangan yang kita sedang buat inilah. Jadi selain peluang pekerjaan, penduduk-penduduk peneroka yang ada di sini juga akan mendapat manfaat terhadap penanaman gaharu dan herba di kawasan rumah mereka masing-masing. Jadi itu pun menjana pendapatan tambahan kepada peneroka sementara tempoh tanaman semula kelapa sawit ni. Okey, akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Felda atas sokongan yang berterusan kepada pengusaha seperti saya yang berlokasi di kawasan Felda. Banyak bantuan-bantuan dan sokongan yang Felda berikan kepada kita supaya kita terus bertahan dan mampu menjalankan perniagaan di kawasan Felda ini.
Okey, saya harap semua yang kita rancangkan akan menjadi kenyataan dan setiap pihak yang terlibat akan mendapat manfaat yang sebanyaknya.